Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Bertemu kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3 bersama dengan saya Ustazah Nur Atika. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, mari kita menadah tangan dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baiklah murid-murid, bidang pembelajaran kita pada hari ini adalah dalam bidang sirah yang bertajuk Wahyu Teragung. Baiklah murid-murid, kita lihat apa itu dia Jabal An-Nur, iaitu Bukit Nur. Bukit Nur ini terletak 3.2 km dari Mekah. Keadaan Bukit Nur ini yang berbatu, berpasir dan kering. Ketinggian bukit adalah 640 meter. Di puncak bukit terdapat sebuah gua, iaitu yang dipanggil Gua Hira. Kini, pendakian ke Gua Hira lebih mudah kerana telah disediakan laluan bertangga yang mempunyai kira-kira 600 anak tangga. Di Gua Hira itulah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dibawa oleh malaikat Jibril. Apakah maksud wahyu? Wahyu ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Malaikat yang menyampaikan wahyu ialah malaikat Jibril. Mari kita lihat fakta pendakian Nabi Muhammad SAW ke puncak Jabal Nur. Fakta yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW bersabar walaupun pendakian agak mencabar. Seperti yang telah saya beritahu tadi bahawa Bukit An-Nur ini adalah satu bukit yang penuh dengan batu, berpasir dan kering. Agak sukar untuk mendaki ke atas menuju ke Gua Hira tersebut. Yang kedua, sebelum Nabi Muhammad SAW diisytiharkan menjadi Nabi, baginda sering ke Gua Hira untuk beribadah kepada Allah. Mari kita tengok itu dia ya. Itu adalah keadaan yang saya bagi tahu tadi, keadaan Jabal An-Nur, yang mana keadaan dulu sewaktu Nabi mendaki adalah sangat sukar kerana banyak batu-batu dan juga berpasir. Tetapi kini laluan tersebut telah diletakkan anak tangga, memudahkan siapa-siapa untuk naik ke puncak Jabal An-Nur. Seterusnya, kita lihat penurunan wahyu pertama di Gua Hira. Penurunan wahyu yang pertama berlaku di Gua Hira, iaitu pada 17 Ramadan. Berlaku pada 17 Ramadan. Ketika itu usia Nabi Muhammad SAW ialah 40 tahun. Dan malaikat yang membawa wahyu dikenali sebagai Jibril alaihi salam. Peristiwa penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril alaihi salam telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika baginda sedang beribadah.
Jibril alaihissalam meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca, tetapi Nabi Muhammad tidak boleh membaca. Lalu Jibril alaihissalam memeluk dan meminta baginda membacanya lagi. Baginda memberikan jawapan yang sama. Selepas 3 kali meminta baginda membaca dan memeluknya, Jibril alaihissalam mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq. Al-Quran ialah wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan kitab yang dijadikan panduan sehingga ke akhir zaman. Inilah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Baiklah murid-murid, mari kita baca sama-sama ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Seterusnya, mari kita lihat peristiwa selepas penurunan wahyu. Yang pertama, baginda pulang menemui isterinya Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan ketakutan. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha menyelimutkan dan menenangkan baginda. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha membawa baginda bertemu sepupunya Waraqah bin Naufal, iaitu seorang pendeta Nasrani. Selepas Nabi turun daripada Gua Hira, Sayyidatina Khadijah iaitu isteri Nabi membawa berjumpa dengan sepupunya iaitu Waraqah bin Naufal. Menurut Waraqah, baginda telah dilantik menjadi seorang rasul sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Baiklah, seterusnya kita lihat kepentingan wahyu. Kepentingan wahyu yang pertama ialah sebagai medium untuk mengetahui perintah dan larangan Allah. Yang kedua, mematahkan hujah orang-orang kafir yang menentang agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, memberi penyelesaian kepada permasalahan manusia sepanjang zaman. Yang keempat, menjelaskan tentang perkara-perkara sam'iyat. Dan yang terakhir ialah mengandungi iktibar tentang peristiwa terdahulu. Sam'iyat ialah sesuatu perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia, hanya dapat diketahui melalui Al-Quran dan hadis. Contoh sam'iyat seperti hari kiamat, padang mahsyar, syurga, neraka, dosa, pahala dan sebagainya. Perkara-perkara ini ada diceritakan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Seterusnya kita lihat iktibar peristiwa penurunan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigih mendaki Jabal Nur untuk ke Gua Hira. Iktibar yang kita perolehi ialah mencontohi kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan semua perkara, terutamanya di dalam beribadah.
Nabi Muhammad SAW beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun masyarakatnya menyembah berhala. Iktibar yang kita boleh perolehi ialah kita mesti berpendirian teguh dan tidak terpengaruh dengan anasir yang tidak baik yang ada di sekeliling kita. Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iktibar yang kita boleh perolehi ialah kita mestilah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Dan yang akhir ialah wahyu yang pertama ialah Iqra, iaitu bacalah. Iktibar yang kita boleh perolehi daripada penurunan wahyu yang pertama ini ialah tekun, menuntut ilmu dan menjadikan amalan membaca sebagai tabiat. Baiklah murid-murid sekalian, Al-Quran ialah panduan umat Islam. Kita sebagai umat Islam wajib beriman dan meyakini isi kandungan kitab Al-Quran. Beriman kepadanya menjadi asas dalam setiap tindakan kita. Alhamdulillah, selesai sudah sesi pembelajaran kita dalam bidang sirah yang bertajuk Wahyu Teragung. Ustazah harap murid-murid dapat memanfaatkan setiap ilmu yang telah dipelajari pada hari ini. Baiklah murid-murid sekalian, semoga kita berjumpa lagi di lain masa dan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.